Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Bohong sana bohong sini bila nak jaga ekonomi. Yang cuba melondeh pula terlondeh. Patutkah RCI diadakan untuk rundingan terus? Jangan ada undang-undang 2 darjat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiz Sulaiman dari Jom Channel. Awal minggu ini, warga Maya terkejut mendengar kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang mendakwa bahawa ramai rakyat negara ini akan mati dijangkiti COVID-19 jika Pakatan Harapan masih memerintah. Kononnya, Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan enggan mengeluarkan peruntukan apabila diminta. Dalam satu ceramah bersama Datuk Saifuddin Abdullah dan Zuraidah Kamaruddin ketika berkempen di Slim, Azmin berkata, "Kita telah bagi peluang kepada Pakatan Harapan 22 bulan untuk perintah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Tetapi tuan-puan pun tahu Pakatan Harapan sudah gagal. Kita telah bagi peluang kepada PH 22 bulan untuk perintah Kerajaan Persekutuan, perintah Kerajaan Negeri. Tetapi tuan-tuan pun tahu Pakatan Harapan sudah gagal. They fail as government. Dia tidak mampu untuk membela rakyat." Azmin lupa bahawa beliau memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi semasa Pakatan Harapan berkuasa. Azmin juga merupakan ahli lembaga pengarah Khazanah Nasional, bukan Lim Guan Eng. Dalam satu persidangan media, Lim Guan Eng dan bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, kenyataan Azmin itu adalah melampau, bohong dan tidak bertanggungjawab dan jahat. Ini satu fitnah dan pembohongan kerana ia adalah sebaliknya. Kerajaan dah maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan menteri pada masa itu juga boleh sahkan bahawa kerajaan akan berikan segala sumber yang perlu untuk pastikan petugas barisan hadapan kita jalankan tugas mereka sebaik mungkin, kata Guan Eng. Zulkifli Ahmad pula mengingatkan tiada seorang pun yang meninggal dunia akibat COVID-19 semasa Pakatan Harapan memerintah. Bercakap kepada Malaysia Deadline mengenai dakwaan Azmin bahawa Pakatan Harapan gagal, Zulkifli berkata yang dimaksudkan gagal itu adalah mungkin kementeriannya sendiri. Menurut Zulkifli, beberapa langkah telah diputuskan melibatkan perbincangan mengenai peruntukan Kementerian Keuangan dengan kerjasama Kementerian Pertanian bagi menangani isu Felda yang terletak di bawah kementerian diterajui Azmin. Zulkifli juga mendedahkan bahawa 5 bilion ringgit peruntukan diberi oleh Kementerian Keuangan tetapi beliau gagal melaksanakan dan menunaikannya. Ahli Parlimen Kuala Selangor itu berkata, Azmin juga gagal melaksanakan usaha menambah pendapatan rakyat melalui tanaman kontan dan ternakan ruminan dengan perancangan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang ketika itu dipimpin Datuk Seri Salahuddin Ayub. "Minta maaf kalau saya mengatakan bahawa kami rasa pada ketika itu lagi menteri ini memang sibuk berdamping dengan Perdana Menteri membuat lawatan-lawatan. Tetapi apabila kita berbincang tentang laporan prestasi seperti mana dilakukan menteri lain, saya kira mengecewakan." Hari ini beliau mengatakan Pakatan Harapan gagal. Beliau bercakap tentang kegagalan beliau sendiri, ujar pengarah strategi amanah itu. Azmin bukan hanya berbohong di Slim. Ketika Guan Eng menjawab bahawa semua 101 projek yang disebut oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz telah diluluskan oleh Kabinet, Azmin bangkit menafikannya. Kini Menteri Keuangan berkata, semua projek rundingan terus itu mengikut peraturan dan tidak perlu dipolitikkan. Nah, sudah jelas kata-kata perencana kerajaan tebuk atap tidak boleh dipercayai. Untuk rekod, Bank Negara Malaysia mengumumkan bahawa keluaran domestik negara kasar atau KDNK suku kedua 2020 menguncup
sebanyak 17.1%. Negara yang ditadbir oleh gerombolan tebuk atap kalah dengan Singapura yang mengalami penguncupan 13.2% dan Indonesia yang menghadapi pengecutan 5.3%. Hakikatnya, KDNK pada suku kedua 2020 turun sebanyak 59.6 bilion ringgit perbandingan tahun ke tahun dengan suku kedua 2019 dalam era Pakatan Harapan. Tukaran wang asing juga masih lemah, iaitu RM4.17 bagi setiap $1 Amerika. Tukaran ini tidak dapat memperbaiki kadar purata bagi setiap $1 Amerika sebanyak RM4.13 pada tahun 2019 ketika kerajaan dikuasai Pakatan Harapan. Itulah hakikat. Justru kerajaan manakah yang gagal? Kalau asyik ke sana dan ke sini sambil berbohong, bila nak jaga ekonomi? Kecoh sepanjang minggu kononnya akan terlondeh betapa hipokritnya Lim Guan Eng apabila Menteri Keuangan Kerajaan Tebuk Atap Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengatakan terdapat 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang diluluskan oleh bekas Menteri Keuangan Pakatan Harapan itu dalam tempoh 22 bulan. Tersangat kuat jeritan gerombolan tebuk atap ini sehingga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan segera mahu menyiasat bagi menentukan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa berhubung perkara tersebut. Namun hakikat tersingkap apabila senarai 101 projek itu dikeluarkan. Rundingan terus paling tinggi nilainya iaitu projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 bernilai 4.475 bilion ringgit diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan surat setuju terima telah dikeluarkan pada 4 April 2018 kepada syarikat Daya Maju LTAT. Kata bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, projek tersebut pada asalnya bernilai 5.26 bilion ringgit. Beliau menjelaskan syarikat berkenaan bersetuju untuk mengurangkan kos projek sebanyak 15% daripada kos asal setelah dijalankan beberapa siri rundingan. Maka saya mewakili Kementerian Pengangkutan pun membentangkan perkara ini ke Kabinet pada 5 Julai 2019 melalui Memorandum Jemaah Menteri MJM dan mencadangkan beberapa option untuk diputuskan oleh Kabinet. Kata Anthony, oleh kerana surat setuju terima telah dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu, kerajaan terdedah kepada risiko tindakan undang-undang sivil oleh pihak syarikat dan kemungkinan perlu membayar pampasan sekiranya tidak meneruskan kontrak tersebut. Atas rundingan semula tersebut, kerajaan telah menjimatkan sebanyak kira-kira 790 juta ringgit. Sementara itu, Guan Eng mendakwa Perikatan Nasional menipu kerana meletakkan projek Barisan Nasional sebanyak 6.258 bilion ringgit sebagai projek rundingan terus zaman Pakatan Harapan. Ini bermakna projek rundingan terus Pakatan Harapan bukannya 1.4% atau 6.61 bilion ringgit daripada keseluruhan perolehan kerajaan, tetapi hanya 0.07% atau 352 juta ringgit. Jelas, semasa pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan, sebanyak 99.93% daripada jumlah keseluruhan perolehan telah ditawarkan melalui kaedah tender dan bukan rundingan terus. Kata Guan Eng, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri pengkhianat yang kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional juga meminta projek rundingan terus. Antaranya Zuraidah Kamaruddin yang memohon sebanyak RM170,294,400 untuk projek membina, mengoperasi dan menyelenggara stesen pemindahan sisa pepejal baru di Taman Beringin, Jinjang Utara, Kepong, Kuala Lumpur bagi menggantikan stesen pemindahan sisa pepejal sedia ada. Menurut rekod, kontrak rundingan terus itu diberi kepada Bumi Segar Indah, Sdn Bhd. Zuraidah Kamaruddin berkata beliau tidak tahu menahu mengenai kontrak rundingan terus di kementeriannya. Sudah tentu ini mustahil kerana ia bukan kontrak bernilai RM17,000 tetapi lebih RM170 juta. Kenyataan ini mengundang sindiran daripada Ahli Parlimen Kulim, Bandar Baru, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Mungkin Zuraidah tidur semasa mesyuarat Kabinet atau beliau terlalu sibuk merancang langkah Sheraton. Bagaimanapun, apa yang lebih menarik ialah kerja membina stesen tersebut disubkontrak kepada Widat Group Berhad dengan nilai RM120 juta. Lapor The Star Online 26 September 2019. Patutlah Zuraidah tidak mengaku beliau terbabit. Rupanya ada kejadian pelik yang berlaku dan RM50 juta entah ke mana perginya
setelah kontrak itu berpindah daripada Bumi Segar Indah kepada Wydad Group. Dalam pada itu, Tengku Zafrul menjelaskan rundingan terus berkenaan memang dibenarkan. Secara tidak sengaja, Tengku Zafrul telah membersihkan nama Lim Guan Eng daripada segala tuduhan oleh PAS dan UMNO bahawa beliau menyeleweng selama memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan Pakatan Harapan. Memang patut SPRM memulakan siasatan dengan telus dan berintegriti. Semoga mereka yang gemar memfitnah ini sempat bertaubat dan meminta maaf kepada pihak yang difitnah. Masanya telah tiba untuk satu Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI ditubuhkan bagi menyiasat ke semua kontrak-kontrak rundingan terus yang berlaku dari tahun 2010 sehingga 2020 yang merangkumi ketiga-tiga kerajaan Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, kata pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang. Ujar beliau, daripada cuba menimbulkan persoalan terhadap integriti kerajaan Pakatan Harapan, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sepatutnya memuji kerajaan Pakatan Harapan. Kit Siang menyifatkan pendedahan isu perjanjian rundingan terus ini sebagai satu permainan politik di Parlimen yang bertujuan untuk menuduh kerajaan Pakatan Harapan tidak berintegriti dalam menguruskan hal ehwal keuangan negara. Strategi Tengku Zafrul telah memakan diri dan kerajaan Perikatan Nasional apabila senarai 101 projek rundingan terus bernilai 6.61 bilion ringgit ini telah menjadi bukti paling kuat walaupun tidak sempurna bahawa kerajaan Pakatan Harapan telah mentadbir negara selama 22 bulan jauh lebih baik berbanding dengan kedua-dua kerajaan Barisan Nasional mahupun kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional, tegas Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu. Jika niat Tengku Zafrul ini ikhlas dan telus, kata Kit Siang, beliau seharusnya memuji kerajaan Pakatan Harapan yang berjaya menjimatkan 790 juta ringgit dalam fasa 2 projek landasan berkembar Lembah Kelang, memotong kos asal perjanjian yang bernilai 5.625 bilion ringgit yang dipersetujui oleh kerajaan Barisan Nasional kepada 4.475 bilion ringgit. Kit Siang mencabar Tengku Zafrul memberikan satu contoh kerajaan Perikatan Nasional berjaya menjimatkan negara daripada membelanjakan 790 juta ringgit melalui semakan semula mana-mana kontrak yang telah ditandatangani oleh kerajaan Pakatan Harapan. Adakah Tengku Zafrul bersedia untuk mendedahkan senarai kontrak-kontrak yang telah dianugerahkan melalui rundingan terus yang telah diluluskan oleh beliau dalam tempoh 6 bulan yang lepas selepas pembentukan kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional untuk membuktikan yang mereka tidak mempunyai apa-apa perkara untuk disorokkan? Jika beliau tidak mempunyai sebarang masalah dalam mendedahkan senarai kontrak-kontrak rundingan terus bawah kerajaan Pakatan Harapan ini, mengapakah beliau kelihatan seakan-akan malu-malu kucing untuk mendedahkan senarai kontrak-kontrak rundingan terus di bawah kerajaan Perikatan Nasional? Soalnya, setelah kantoi kerana gagal membuktikan bahawa kerajaan Pakatan Harapan memberi projek secara rundingan terus, UMNO dan PAS membebel pula kononnya Pakatan Harapan melanggar janji dalam manifestonya. Apa sebenarnya yang disebut dalam manifesto Pakatan Harapan? Perkara ini disebut dalam janji 23, memastikan sistem perolehan kerajaan menjana faedah maksimum untuk wang rakyat. Ayat yang berkaitan dengan pemberi kontrak menyebut, untuk memastikan setiap sen wang rakyat dibelanjakan dengan baik, kerajaan Pakatan Harapan akan mereformasi sistem perolehan dan pemberian kontrak kerajaan demi memastikan ia lebih berdaya saing dan menjana nilai yang terbaik untuk wang rakyat. Kami akan memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar. Carian Jom Channel tidak menemui mana-mana frasa yang secara jelas atau tersirat bahawa sistem tender rundingan terus akan dihapuskan setelah sistem tender terbuka diamalkan secara meluas dan telus. Sistem tender rundingan terus tetap boleh diguna pakai dalam keadaan tertentu yang dijelaskan dalam garis panduan permohonan perolehan secara rundingan terus bertarikh 17 April 2002 yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Justru, janji mana yang dilanggar dalam manifesto Pakatan Harapan? Sebab itu dalam Islam ada tabayun untuk mengelakkan risiko kesipuan era 404. Patutkah RCI ditubuhkan bagi menyiasat ke semua tender rundingan terus dalam tempoh 10 tahun dari tahun 2010 sehingga 2020 yang merangkumi Kerajaan Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Apa kata tuan-tuan? Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya
yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjelaskan bahawa tanggungjawab amanah itu amat berat. Namun manusia bersedia untuk memikul amanah yang amat berat ini dengan keadaan mereka yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Antaranya manusia suka berbuat zalim dan perkara yang sia-sia. Firman Allah itu mengingatkan Jom Channel kepada seorang Menteri Kerajaan Perikatan Nasional yang telah senyap-senyap keluar negara dan senyap-senyap masuk semula dalam keadaan negara dilanda COVID-19. Rang Undang-Undang atau RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 baru saja diluluskan di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, RUU tersebut tidak mempunyai peruntukan berkaitan hukuman atau penalti sekiranya wujud elemen ketidakpatuhan. Katanya, jaminan sedemikian selaras hasrat kerajaan supaya RUU berkenaan tidak bersifat menghukum sehingga membebankan mana-mana pihak. Pendirian itu katanya selari dengan kesan tempias COVID-19 yang tidak mengenal sesiapa, sama ada kaya, miskin, majikan, pekerja, peniaga, pembeli, di luar bandar atau di desa. Kesan COVID-19 dirasai oleh semua pihak. Apabila satu pihak terkesan, bermakna seluruh rantaian ekonomi akan terkesan. Justru RUU ini memperuntukkan wadah pengantara kepada pihak yang mempunyai pertikaian untuk selesaikan isu secara baik tanpa babitkan proses perbicaraan undang-undang di mahkamah, kata Taqiyuddin. Adakah lepas ini akan wujud keadilan dalam pelaksanaan undang-undang bersabit dengan ketidakpatuhan? Itulah yang kini menjadi persoalan. Ini kerana rakyat menunggu hari demi hari bila Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Amrazali yang melanggar peraturan kuarantin Kendiri dihadapkan ke mahkamah selaras dengan konsep keadilan dan kesamarataan. Perintah dari Allah amat jelas tentang tuntutan supaya pemimpin mesti amanah dan bertanggungjawab. Namun rakyat hanya melihat pelbagai alasan untuk menjustifikasi ketidakadilan yang sedang berlaku. Antaranya, beliau mendakwa bahawa pemergian ke Turki mendapat izin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah membayar kompaun RM1,000 yang dikenakan oleh Kementerian Kesihatan. Beliau akan menyerahkan 4 bulan gajinya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man juga menyokong beliau dengan berkata, yang penting tiada kluster Khairuddin. Paling tidak masuk akal apabila ahli parlimen seputih Teresa Kok yang mendedahkan mengenainya dituduh iri hati terhadap pencapaian Khairuddin. Janganlah kerana dengki dan iri hati dengan pencapaian kerajaan dan menteri, maka apa saja peluang yang ada mahu dipolitikkan, kata Setiausaha Perhubungan PAS Selangor Roslan Syahir Muhammad Syahir, Harakah Daily 21 Ogos 2020. Begitulah natijahnya apabila firman Allah tentang keperluan untuk beramanah dalam tindakan itu dikesampingkan. Adilkah apabila Khairuddin dikenakan kompaun RM1,000 sedangkan seorang wanita tua berusia 72 tahun dikenakan hukuman penjara 1 hari dan denda RM8,000? Tidak kira apa RUU yang akan dibentang, jika pelaksanaan tidak adil, maka hasilnya tetap zalim. Kepada menteri berkenaan, lakukanlah tindakan yang terhormat, letak jawatan. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.